Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam siri tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke 141. 141 dan insya-Allah kita akan bersama-sama di surah Al-An'am ayat 102 sehingga ayat 110 insya-Allah. Dan ini adalah kita berada di muka surat yang terakhir dalam juzuk yang ke-7 insya-Allah. Selepas ni kita akan masuk kepada juzuk yang ke-8 insya-Allah taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semalam kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kekuasaannya dalam tumbuh-tumbuhan, dalam biji-bijian dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan tengok lagi pada hari ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehebatan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik, orang-orang yang tak nak beriman ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi pengajaran seterusnya kepada sesiapa saja, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyeru kepada Islam sampai kepada bila-bila kepada hari kiamat, insya-Allah akan menghadapi perkara yang sama ini insya-Allah. Jadi kita akan tengok insya-Allah. Saya akan bacakan dulu sedikit daripada muka surat ini, iaitu ayat 102 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi iaitu ayat 102 daripada surah Al-An'am. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, ayat 102 ni, iaitu apa yang telah Allah Taala ceritakan sebelum daripada ni iaitu banyak perkara dah sebelum ni, iaitu muka surat sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan zalikumullah. Zalikumullah itu semua adalah merupakan, itulah dia tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Allah, jadi itulah dia Tuhan kamu. Bagaimana itulah, jadi begitulah Tuhan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita kan, sebenarnya bagaimana kan bila kita nak ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala ni, apa yang kita nak ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, itulah semua Allah tu, itulah dia Tuhan kamu, macam itulah dia. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi maknanya tak ada ke yang berkuasa sama seperti itu? Ada ke yang patut disembah selain daripada Allah? Dengan kekuasaan begitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuan begitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Ada berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan benda-benda itu? Tak ada. Khaliqu kulli syai', dialah yang menciptakan segala-galanya. Fa'buduh, oleh kerana itu maka fa'buduh, hendaklah kamu hanya memperhambakan diri kepadanya sahaja. Janganlah memperhambakan diri kepada yang lain, kepada syirik lah, kepada berhala lah, kepada bukan berhala lah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah makhluk kan. Tak kira lah kan, kalau kita baca sebelum daripada ni, muka surat sebelum daripada ni 140, iaitu jin. Setengah daripada manusia ni mengambil jin, mengambil benda yang tak nampak tu. Itu pula dianggap sebagai Tuhan. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yang menciptakan benda-benda tu. Jadi Allah Ta'ala kata fa'budu, hanya Allah Ta'ala, hanya kamu boleh memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala sahaja. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah di atas segala sesuatu itu wakil. Wakil maknanya ialah hafiz, makna dia yang menjaga. Maknanya kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk lain dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bendanya semuanya dikontrol, dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang memberi rezeki, Allah Taala menghidupkan, Allah Taala mematikan segalanya. Allah Taala wakil kepadanya. Jadi kita ni Nabi Muhammad SAW ni bukannya wakil. Muhammad ni hanya menyampaikan, munzir, sebagaimana telah kita baca sebelum daripada ni. Kemudian Allah Taala kata la tudrikuhul absar. Allah Taala terus menceritakan bagaimana
Allah ni bagaimana. Jadi dalam ayat ni dia kata la tudrikuhul absar. Allah ni tidak boleh dicapai oleh mata. Gitu maksud dia kan. La tudrikuhul absar, tidak boleh dicapai oleh al-absar. Ni al-absar ni, mata-mata manusia ni. Jadi mengenai dengan ayat ini, setengah ulama kata bahawa ayat ini maksudnya adalah la tudrikuhul absar ni maknanya adalah khusus. Dia kata khusus tu maksud apa? Iaitu untuk orang-orang kafir, la tudrikuhul absar. Sebab orang Islam nanti akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri kan. Di dalam ayat yang lain bahawa apa ni, ila rabbiha nazirah. Ada dalam ayat yang lain, nanti kita akan tengok kan, jumpa ayat tu kan, iaitu ila rabbiha nazirah, di mana orang-orang mukmin ini mereka akan dapat ila rabbiha nazirah, mereka dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang terdapat. Jadi sebab itulah dikatakan oleh ahli tafsir, kata ayat ini adalah khusus untuk orang-orang kafir. Maksudnya orang kafir tak akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang mukmin mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga oleh kerana satu hadis lain yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, dia kata innakum satarawna rabbakum. Nabi SAW berkatakan bahawa kamu semua akan dapat melihat Tuhan kamu di hari kiamat nanti kan, sebagaimana kamu dapat melihat bulan purnama. Iaitu apa? Sebab ada sahabat bertanya Nabi SAW, kita dapat melihat Allah di hari kiamat, habis tu macam mana? Bersesak-sesak lah. Macam kita tengok TV kan, macam kita tengok orang kan, maknanya kalau benda tu di depan tu, maknanya bersesak-sesak lah kita nak tengok kan. Tapi Nabi SAW kata tak, nak bersesak macam mana? Sebab sama sebagaimana kamu melihat bulan purnama pada malam bulan purnama, bulan 14 kan, 14 ke 15 tak kira lah kan, kita akan tengok bulan tu, bersesak lah kita. Tak, duduk di mana-mana pun kita, atas padang mana pun kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat melihat bulan, minta maaf, dapat melihat bulan tu kan. Bersesak lah kita, berebut-rebut ke? Tak berebut-rebut, sebab tengok di langit macam tu kan. Jadi Nabi SAW menceritakan, maknanya begitulah kamu, maknanya tidak berebut, tidak bersesak-sesak untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Jadi kesimpulannya daripada sini, la tudrikul absar, setengah ulama kata adalah khusus untuk orang kafir, dia tak akan dapat melihat, mata-mata kafir tak akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itulah nikmat yang terbesar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang beriman. Ada satu pendapat lagi, ada pendapat ulama mengikut ahli tafsir seperti jalan lain, disebutkan bahawa maksud ayat ni ialah la tudrikuhul absar, iaitu tidak mampu dicapai oleh pengetahuan manusia. Maknanya hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala tak akan dapat dicapai oleh ilmu manusia. Hanya yang dapat dicapai hanya iaitu apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi la tudrikuhul absar, tu pendapat yang kedua lah kan. Kemudian Allah Taala kata wa huwa yudrikul absar. Dia, sedangkan dia tu mencapai mata, maknanya apa-apa. Maknanya kita semua tak dapat mencapai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mencapai kita. Maknanya nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sangat besar, sangat hebat, besar kekuasaannya, maka dia akan dapat yudrikul absar, mengetahui tentang kita. Wa huwal latiful khabir, dan seterusnya Allah itu Maha Latif dan juga Maha Khabir. Kita sebutkan makna kan, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif, itu adalah merupakan perkataan-perkataan yang hampir makna dia kan, iaitu mempunyai pengetahuan. Jadi kalau Al-Khabir ni maknanya ialah mengetahui benda-benda sampai mengetahui benda-benda yang dalam, yang benda tak nampak kan, benda yang orang biasa tak nampak, Al-Ghaib kata, pun itu Allah Ta'ala tahu, itu Khabir. Tapi kalau Al-Latif ni mengetahui yang halus-halusnya, bukan yang besar-besar saja, tapi yang halus-halus pun Allah Ta'ala mengetahui. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan sifat di sini ialah Al-Latifu dan juga Al-Khabir. Seterusnya Allah SWT kata qad ja'akum basairu mir rabbikum. Basairu ni maknanya ialah, kalau ikutnya lah, bukan mata-mata maknanya, tapi maksudnya lah, asal maknanya ialah penglihatan, satu benda yang boleh nampak. Maksud sini lah hujah-hujah. Qad ja'akum basairu maksudnya hujah-hujah daripada Tuhan kamu. Maksudnya dah banyak dah Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala dengan lidah Nabi SAW kan, Nabi dah beritahu ni, maknanya hujah-hujah lah, berhujah dengan kamu. Kita tengok dalam surah Al-An'am ni kan, betapa banyaknya kan Allah Ta'ala sebutkan. Jadi Allah Ta'ala kata qad ja'akum basairu, telah datang kepada kamu basairu mir rabbikum. Jadi faman absara fali nafsi, siapa yang dah lihat, yang nampak, dah cerita dah kan,
dah cerita semua dah tu, maka siapa yang nampak fali nafsih, maka untuk dia. Jadi dalam bahasa Arab bila fali, li ada li tu maknanya ialah untuknya, makna kebaikan untuknya, maka dia akan dapat pahala untuknya, fali nafsih, gitu kan. Tapi faman, Allah Ta'ala kata situ kan, selepas itu faman, waman na'amiya, siapa yang buta maknanya tak nampak, dah cerita dah kepada dia, bukan maknanya dia buta mata, tapi maksudnya dah cerita tapi tak nampak. Waman na'amiya, siapa dah dicerita kepada dia tapi dia buta juga, dia tak nampak juga, fa'alaiha, maka ke atasnya, maksudnya ke atasnya, dosa adalah ke atasnya. Jadi sebab itulah makna kita katakan Allah SWT dah cerita semua dah cerita apa dalam Quran, dah cerita apa semua dalam hadis, semua ada kan. Jadi hanya manusia ni tengok, belajar saja kan. Jadi kalau tak nampak juga, tak tahu juga, tak ada alasan. Sebab itulah kita katakan kepada orang yang beriman, orang Islam kita ni kan, sepatutnya dia tu belajar. Dia tahu kan Allah Ta'ala dah cerita Quran kepada dia. Kenapa tak tahu? Kenapa tak belajar Quran? Kenapa tak kata tak tahu? Kenapa tak tahu? Sedangkan dah ada dalam Quran. Jadi oleh kerana itulah, maka alhamdulillah kita berusaha sedikit insya-Allah dalam sesi-sesi kita ni kan, kita cuba baca Quran, kita cuba tahu apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi kita tak nak jadi faman na'amiya, waman na'amiya, siapa yang buta, fa'alaiha, kenapa dosa itu akan terkena ke atas dia. Wama ana alaikum, Allah Taala kata wama ana alaikum, Muhammad berkata kepada mereka ni, wama ana alaikum bihafiz, aku ni bukan kerja nak jaga kamu. Maknanya nak jaga ni, nak jaga kamu ni berdosa tak berdosa semua kan. Bukan, itu bukan kerja aku. Sebab apa? Dah jelas dah. Dia dah jelas dah. Okey. Jadi seterusnya ayat 105 insya-Allah ayat 105. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa kazalika nusarriful ayat, dan begitulah kami nusarrif. Nusarrif ni artinya ialah, iaitu kami nubayyin, tapi bukan nubayyin biasa-biasa. Nusarrif ni ialah iaitu ulang ceritakan. Dalam terjemahan dia kata nusarrif ni itu mengulang-ulang kan, mengulang-ulangkan, menjelaskan. Lain tak elok ke? Sebab ada yang kata putus-putus. Semua tempat macam tu ke? Semua tempat putus-putus ataupun setengah-setengah tempat? Tolong bagi feedback lah insya-Allah. Jadi Allah SWT kata wa kazalika, sebagaimana kami jelaskan tentang ni. Jadi begitulah kata, sebagaimana apa yang diceritakan ni, Allah SWT kata nusarriful ayat, kami ceritakan berkali-kali, itu maksud nusarrif. Kita katakan, jadi nusarriful ayat waliyaqulu darasta. Kemudian sebagaimana kami jelaskan ni, jadi ulama tafsir katakan sepatutnya apabila kami dah jelaskan ni, maka mereka ni akan ambil faedah, akan mengambil apa ni, liya'tabiru, artinya kan, liya'tabiru maksudnya ialah mengambil iktibar lah apa yang dah kami ceritakan ni. Tetapi rupanya tidak. Tiba-tiba apa yang mereka buat? Apa yang terjadi? Yang terjadinya ialah mereka kata apa? Mereka kata waliyaqulu darasta. Yang berlakunya ialah mereka berkata kepada Muhammad ni, darasta, dia kata. Darasta ni maknanya, Muhammad, dia kata, kamu ni ambil belajar ni, kamu pergi belajar ke? Belajar daripada, dia kata, belajar daripada orang ni kan, orang kafir ni mengatakan bahawa Nabi ni mengambil daripada ahli kitab ni. Pergi belajar dengan orang Yahudi ke, pergi belajar dengan orang Kristian ke. Ni tengok tuduhan mereka. Bila sebab apa? Sebab Muhammad ni tiba-tiba boleh cerita tentang Musa, boleh cerita tentang ni, boleh cerita tentang ni. Jadi mereka pun kata, tuduh Nabi pula, oh, kamu ni belajar dengan ahli kitab. Itu dia kata. Jadi Allah SWT apa ni? Allah SWT sebutkan apa yang mereka buat tu kan. Jadi nak tunjukkan the reality, apa-apa yang betul-betul berlaku depan Nabi SAW tu, mereka tuduh Nabi. Darasta, mereka kata waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Allah Taala kata sebenarnya bukan untuk mereka kata macam tu. Bukan untuk mereka, Allah Ta'ala jelaskan ni supaya untuk mereka ni mengambil pengajaran, mengambil iktibar, tapi bukan untuk kata. Jadi semua ni Allah Ta'ala kata kami untuk jelaskan, linubayyinahu liqaumin ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah SWT selepas daripada itu berkata kepada kita semua, ittabi', berkata Nabi kepada Nabi SAW, berkata kepada kita semualah, bila suruhan tu, arahan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, automatically dianya adalah arahan kepada kita juga. Selagi mana
tidak ada dijelaskan bahawa khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi automatically apabila tidak disebutkan khusus untuk Nabi, maka arahan kepada Nabi adalah arahan kepada kita juga. Jadi Allah SWT kata macam mana? Allah Taala kata, ittabi' wahai Muhammad, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutlah apa yang diwahyukan. Jadi diwahyukan bukan diwahyukan kepada kita lah kan, diwahyukan kepada Nabi. Maknanya ikutlah. Kalau Allah Ta'ala berkata kepada Nabi, ikutlah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Jangan ikut mereka tu. Maknanya kalau kepada kita sekarang ni, kita ikut apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan ikut kehendak mereka tu. Jangan ikut apa yang mereka nak tu. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu. Tengok sekali lagi kan, Allah Ta'ala kan ulang sikit kan. Sebab la ilaha illahu, tidak ada yang mereka tu mengatakan gini kan. Tuhan lain lah, banyak lah tu. Tak. Wa'arid anil musyrikin. Allah Ta'ala kata wa'arid. A'rid ni maknanya berpaling. Tapi berpaling tu bukan makna tinggalkan. Tapi maksudnya jangan hiraukan. Gitu. Jangan hiraukan maknanya kalau mereka kata macam ni, mereka suruh macam ni, mereka tetapkan macam ni, tetapkan macam ni kan. Mereka pula buat undang-undang. Mereka pula buat ketentuan. Mereka pula meletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peraturan ini dan itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang diwahyukan kepada engkau. Jangan ikut cakap mereka tu kan. Wa a'rid anil musyrikin, maknanya berpaling daripada orang musyrik, maknanya jangan hirau apa yang mereka nak tu. Jangan ikut apa yang mereka nak tu. Kamu naklah ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, bukan ikut cakap mereka tu, bukan ikut orang-orang musyrik tu. Sebab apa? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sya'allahu ma asyraku. Kemudian Allah Ta'ala kata, sekarang ni Allah jelaskan nak beri tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kan memanglah kehendak kita, kehendak orang beriman, kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ni beriman kan dan sebagainya. Tapi Nabi kata semua tu di dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata walau sya'allahu ma asyraku. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, mereka tak jadi syirik tu. Maknanya kita kata sini lah, semua berlaku tu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah sebab tu kan, adalah hikmahnya, adalah apa kan. Jadi kerja kamu wahai Muhammad, kerja kamu wahai orang Islam hanyalah menyampaikan. Itu kerja kamu. Kamu jangan fikir kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, kenapa mereka dia tak beriman juga. Tak, itu bukan kerja kamu. Kerja kamu ialah menyampaikan. Jadi kamu buat kerja kamu. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada kita semualah pada hari ini juga, ialah kan, kamu wahai orang mukmin semua buat kerja kamu. Kalau mereka tak beriman juga, itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza. Kan tengok Allah Ta'ala katakan, aku tak jadikan kau wahai Muhammad untuk menjadi hafiz kepada mereka. Hafiz maknanya penjaga. Penjaga apa? Penjaga iaitu kamu yang tukang balasnya, kamu yang akan beri pahalanya, kamu yang beri dosanya, kamu yang kena ni. Tu bukan kerja kamu. Kerja kamu ialah munzir. Kerja kamu ialah menyampaikan. Kerja kamu ialah berdakwah kepada mereka supaya mereka dengar jelas apa yang ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda dan juga semua apa yang Allah Taala nak sampaikan, mesej-mesej daripada Allah tu, kerja kamu sampaikan kepada mereka. Bukan kamu ni bukan hafiz kepada mereka kan. Jadi Allah Ta'ala kata wama ja'alnaka alaihim hafiza. Kemudian Allah Ta'ala kata wama anta alaihim biwakil. Tengok sekali lagi kan, wama anta alaihim biwakil. Kamu ni bukan wakil, kamu ni bukan hafiz. Wakil tadi iaitu apa, yang boleh memaksa mereka. Wakil tu maksudnya, wakil tu memaksa mereka untuk menjadi beriman. Tak tujbiruhum alal iman. No kan? Itu bukan kerja kamu kan. Jadi kamu bukan hafiz, kamu bukan wakil ke atas mereka kan. Kerja kamu adalah menyampaikan. Seterusnya kita akan tengok kan ayat seterusnya kan, Allah Subhanahu Wa Taala pula kata apa, iaitu memberi guide kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni depan Nabi ni ialah apa, orang-orang musyrik. Mereka ni menyembah berhala, mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita pun nak marah juga kan, nak marah apa kan, mereka ni sembah selain daripada Allah Ta'ala, sedangkan itu bukan Tuhan pun, tapi mereka sembah yang tu kan, mereka patuh kepada mereka, ikut yang tu. Kadang-kadang timbullah perasaan dalam Nabi ni, dalam hati Nabi SAW, nak marah kan, nak cela, itu kan berhala, itu kan bodoh, itu kan contohlah kan macam tu kan. Kadang-kadang ada perasaan tu, dan juga ada perasaan orang-orang yang beriman begitu juga kan. Dalam hati orang beriman, apalah mereka duk sembah benda-benda tu. Jadi Allah SWT pun guidekan kita kan, supaya apa, supaya jangan
Jangan ada perasaan kita ni nak apa, jangan ada rasa nak cela. Memang kita tahu itu adalah berhala kan. Kita orang beriman kita tahu kan itu adalah tipu, itu adalah bohong, itu adalah bukan Tuhan pun. Tapi mereka sembah kan. Tapi dari segi zahirnya, bila berdepan dengan mereka kan, depan-depan mereka jangan tasubbu. Jadi Allah Taala kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu cela suatu benda yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maknanya jangan kamu cela berhala tu depan mereka lah kan. Sebab apa? Sebab Allah Taala sebutkan sebab dia. Sebab takut apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Takut mereka ni akan cela Allah Ta'ala tanpa, secara aduan, maknanya secara zalim, maknanya secara iktidaan, secara melampau, secara tak betul terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ini adalah merupakan ada sebab dia kan. Kenapa Allah Ta'ala tak benarkan kita tu? Bukan maknanya ianya Tuhan, bukan berhala tu Tuhan, bukan apa yang disembah selain Allah tu Tuhan, bukan. Tapi kerana ditakuti akan berlaku satu benda yang lebih besar. Di sini ulama kata ialah apabila kita takut satu benda yang lebih besar berlaku, maka kita tak boleh buat benda tu. Bukan makna benda tu salah, bukan benda tu betul. Benda tu tetap juga salah kan. Cuma kita tak boleh buat perkara tu kerana takut apa? Kerana boleh menyebabkan dia membawa kepada satu benda. Ialah bila kita cela satu benda yang disembah selain daripada Allah depan-depan orang kafir tu kan, nescaya mereka akan naik angin lah kan, naik emosi lah. Jadi mungkin mereka akan cela Allah Ta'ala bukan kerana mereka nak cela Allah, tapi kerana mereka ni nak marah, kerana emosional. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ajar kita wala tasubbul lazina yad'una min dunillah. Jangan kamu cela apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu, nak ditakuti nanti fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Memang bukan ditakutilah, memang akan berlaku macam tu kan. Cubalah kan, automatically kan dia akan cela Allah Subhanahu Wa Taala kan secara tak betul. Bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Allah Ta'ala kata begitulah kami telah hiaskan pada setiap umat itu amalan mereka. Maknanya setiap umat tu kesalahan yang mereka buat mereka rasa betul. Allah Ta'ala zayyana. Mereka akan rasa dihiaskan macam betul lah kita, amalan kita kan. Jadi Allah SWT kata summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Tak apa, nanti setiap orang tu dia rasa betul apa yang dia buat, tapi nanti semua tu akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada berhala kan, bukan akan berjumpa dengan berhala, tak, akan kembali kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata nanti Allah akan beritahu fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, nanti kami akan beritahu kepada mereka apa yang mereka telah lakukan atas dunia itu. Nanti di akhirat jumpa dengan kamu dengan Allah, kamu tak nak balik, tak boleh balik tempat lain kan, walaupun kamu sembah apa pun. Tapi yang kamu buat atas dunia ni, kamu rasa seronok, kamu rasa betul, semua itu adalah zinah saja. Allah Ta'ala katakan. Yelah kan manusia kan, kita tengok kan, dia buat maksiat pun dia rasa seronok, dia buat salah pun dia rasa seronok, dia buat semua dia rasa seronok, dia kata betul macam betul je, kata macam betul kan. Itu adalah merupakan zayyana likulli ummatin amalahum. Allah Ta'ala hiaskan kan amalan mereka tu. Tapi ingatkan, kita semua akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada benda tu semua kan. Seterusnya ayat seterusnya ialah kita akan baca ayat 109 wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Bukan sekadar ni Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, iaitu orang-orang yang tak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, mereka ni bersumpah wa aqsamu, mereka tu bersumpah billah, dengan nama Allah tu, maknanya dengan nama Tuhan lah kan. Maknanya kalau orang sekarang kan oh my God ke dengan nama God lah, macam-macam lah kan kalau cakap Inggeris kan. Mereka bersumpah, dia kata billahi jahda aymanihim, sungguh-sungguh pula tu. Jahda aymanihim tu bersungguh-sungguh dalam sumpah mereka. Maknanya jahda, al-juhdu tu makna sampai habis penat. Jahda aymanihim itu nak tunjukkan bahawa mereka bersumpah tu bukan sumpah main-main, bukan kata wallahi, bukan demi Allah, bukan demi Allah gitu kan, maknanya bersumpah sungguh-sungguh tu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Apa sumpah mereka tu? Mereka sumpah, ialah mereka kata kalaulah datang kan, dia katakan kalau datang kepada mereka tanda, nescaya mereka akan beriman. Macam-macam minta lagi kan. Itu maknanya mereka ni minta kepada Nabi Muhammad, cadangkan kepada Nabi Muhammad kan, minta gini lah, kata kalau ada mukjizat kami akan beriman lah, kami akan demi Allah kami akan beriman. Itu cara mereka kan.
Allah Ta'ala riwayatkan, Allah cerita ni memang maknanya berlaku macam tu lah maknanya kan. Dan bila Allah Ta'ala cerita ni, maknanya benda tu berlaku kepada Nabi SAW, iaitu mereka bersungguh-sungguh bersumpah kalaulah datang tanda, datanglah mukjizat, datanglah apa-apa yang mereka akan beriman. Tapi apakah mereka beriman? Kul, katakan wahai Muhammad, innamal ayatu indallah, katakan sesungguhnya ayat, mukjizat ni kan, mukjizat ni atau apa-apa semula kan, itu bukan dalam kekuasaan aku. Bukan maknanya kalau nak minta ni boleh, kau nak minta apa lagi, Mekah ni terang benderang ni, waktu malam kan tak perlu pasang lampu, boleh tak boleh kan. Tapi itu bukan kekuasaan aku. Beritahu kepada mereka ni, apa yang kamu minta tu, itu semua tu ialah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala nak beri, boleh. Kalau Allah Taala tak nak beri, apa aku nak kata apa? Bukan innamal ayatu indallah, katakan kepada mereka ni, tanda tu di sisi Allah, bukti tu di sisi Allah kan, mukjizat-mukjizat tu bukan dalam kuasa aku. Wa ma yusyairukum, jadi adalah orang yang beriman ni kan, ada orang beriman ni kan, apa ni, rasa macam bestnya kalau Allah Ta'ala beri apa yang mereka nak. Sebab dah mereka kata tadi kan, mereka dah berkata, mereka kata, kalau lah demi Allah, mereka bersumpah sungguh-sungguh kan, kalau datang ayat tanda-tanda ni kami akan beriman wahai Muhammad. Mereka berkata macam tu. Jadi adalah orang beriman tu rasa, woi, best juga kalau datang tu mesti mereka beriman. Jadi sebab apa? Dengan harapan tinggi lah supaya mereka ni beriman. Jadi apa Allah Ta'ala kata, wa ma yusyairukum, Allah Ta'ala kata, kamu tahu tak? Itulah maksud dia, wa ma yusyairukum ni. Semua orang-orang yang beriman, kamu tahu tak? Annaha iza ja'at la yu'minun, kalau datang pun mereka tak beriman. Itu Allah Ta'ala nak beritahu. Itu maksud wa ma yusyairukum. Sebab ulama-ulama tafsir panjang perkara ni kan dah. Dalam tafsir, jadi kesimpulan dia, makna dia macam itulah kalau kita dalam bahasa Melayu kan. Wa ma yusyairukum wa ma yudrikum, makna kamu tahu tak bahawa mereka ni kalau datang pun tak beriman juga. Itu maksud dia. Annaha iza ja'at la yu'minun, mereka ni tak akan beriman juga. Sebenarnya mereka ni mengada-ngada je, nak konon-konon nak cabar macam ni, tapi sebenarnya mereka ni tak nak beriman pun. Wa nuqallibu afidatahum, Allah Ta'ala kata, dan kami paling-palingkan hati mereka tu, maknanya sehingga hati mereka tu paling berbolak-balik kan, sehingga mereka ni tak nampak apa yang diceritakan. Dah hati tu berbolak-balik kan, dah cerita, mereka tak nampak juga. Jadi Allah Ta'ala kata, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan juga mata mereka tak nampak. Maknanya balik-balik kan mata mereka tu sampai ke macam-macam. Kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka ni memang tak beriman. Jadi mereka ni tak beriman lah. Kama lam yu'minu bihi awwal marah, sebagaimana dulu. Awwal marah, maknanya dulu bila dah beritahu mereka tak nak beriman kan. Tapi sekarang ni kalau beritahu pun mereka tak nak beriman juga. Allah Ta'ala dah balik-balik dah hati mereka kan. Sebab apa? Mereka dah reda dengan keadaan mereka tu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala hukum mereka jadi macam tu. Jadi sebab itulah kita ni kan, apabila kita nampak petunjuk, bila kita nampak kebenaran yang pertama kali tu kan, kita kena cepat-cepat sambar dia. Sambar kan. Sebab apa? Supaya apa? Supaya kita takut nanti Allah Ta'ala tak beri dah kepada kita selepas daripada tu. Takut Allah Ta'ala ni dah balik-balik dah hati kita kan, nuqallibu. Jadi kita takut Allah Ta'ala ni akan balik-balikkan hati kita, mata kita, sehingga kita tak nampak dah kebenaran tu. Jadi insya-Allah kan, moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kan, bila kita dapat saja, nampak saja kebenaran tu, cepat-cepat sambar, cepat-cepat ambil, cepat-cepat pegang kan, dan jangan lepas-lepas dia. Awwal marra Allah Ta'ala wa nazaruhum, dan kami tinggalkan mereka. Natrukuhum maksud dia, nazaruhum maknanya dan kami tinggalkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, di dalam kejahatan mereka. Ya'mahun yataraddadun, maksudnya iaitu orang, kalau orang Terengganu lah katakan, keluk-kelek kata. Keluk-kelek tu sekali macam tu, sekali macam tu, sekali macam tu. Nak ke tak nak sebenarnya kan, nak terima ke tak nak terima katakan. Maknanya yataraddadun, sekali macam tu, sekali macam tu kan. Itu maksud dia kan, ya'mahun. Jadi Allah Ta'ala kata, kami tinggalkanlah mereka tu, biarlah mereka macam tu. Jadi kita tahu kan ayat ni, bahawa ayat ni turunnya di akhir apa ni, fatrah Makkah, ketika Nabi SAW hampir-hampir nak berpindah ke Madinah kan. Dan setelah Nabi SAW dah beri dah kepada mereka kan, macam-macam dah ceritakan, habis dah semua benda kan, tapi mereka tak nak terima juga. Kita tengok Allah Ta'ala bagi warning kan, kemungkinan nanti Allah Ta'ala akan tinggalkan kamu nanti, dan kamu akan dalam tughyan kamu tu, dalam kejahatan kamu tu, dalam kesesatan kamu tu, kamu akan duduk berenang-renang lah situ, berpusing-pusing lah situ kan, tak pergi ke mana-mana kan. Jadi moga-moga Allah SWT memelihara kita daripada keadaan itu, wal iyazubillah.
dan moga-moga Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepada kita. Nampak semua kan, memberi hidayah irsyad, memberi hidayah taufik kepada kita untuk beramal dengan Islam, terima Islam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.